Hello, hi guys, apa khabar semua? Harapan Cik Yus seperti biasa semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk kali ini macam biasa rakaman yang kedua ya Cik Yus nak sambung daripada part yang pertama berkenaan dengan tajuk Allah is Curse. Okey, Cik Yus ada kat luar ni, jadi terpaksalah pakai mask ya, cover muka sikit lah. Okey, sambung tak mau panjang. Terlebih dahulu Cik Yus mulai dengan Shalom, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, Cik Yus tak nak panjang-panjang, Cik Yus terus sambung, iaitu berkenaan daripada part 1. Okey, daripada part 1 Cik Yus telah terangkan bagaimana Muslim ni menggunakan taktik licik, taktik kotor, yang mana mereka telah membuatkan Allah ini boleh wujud dalam mana-mana kitab, dalam ajaran-ajaran yang berlainan dalam dunia ni dengan cara kelicikan yang mereka lakukan ialah menukarkan perkataan God, iaitu Tuhan, kepada nama Allah. Kita dapat lihat di situ, Cik Yus dah tunjukkan bukti bagaimana melalui Google Translate dan sebagainya boleh nampak dengan jelas sebagaimana perkataan tu adalah God, iaitu Tuhan. Okey, Tuhan ni macam-macam Tuhan ada dalam dunia ni, mengikut kepercayaan masing-masing lah kan. Okay, itu maksud Cik Yus. Namun Islam telah menukarkan, dia telah membuatkan perkataan Tuhan itu, perkataan Tuhan ditukarkan kepada Allah. Daripada situ, apabila ditukarkan perkataan Tuhan kepada Allah, jadi di dalam mana-mana kitab dalam dunia ni mana-mana ajaran sekalipun jadi jika ditukarkan kepada Allah, maka ditranslate dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, maka akan wujud nama Allah di situ, di dalam semua jenis kitab. So secara tak langsung menunjukkan apa? Dia orang cuba membuatkan bahawa Allah ni kononnya Tuhan. Tuhan untuk semua jenis agama ke apa ke, kita tak kisah kepercayaan penganut tu, tapi dengan cara macam tu menunjukkan serupa macam Allah itu adalah sebenarnya Tuhan, padahal Allah bukanlah Tuhan. Cik Yu dah tunjukkan banyak bukti bahawa Allah adalah syaitan. Okey, Jesus telah meramalkan perkara ni, telah memberitahu perkara ni beribu-ribu tahun sebelumnya. Telah lama dulu Jesus telah bagi tahu bahawa selepas dia tiada nabi, akan ada nabi palsu yang akan memberitakan tentang kepalsuan. Inilah Muhammad yang membawakan ajaran baru, iaitu Islam. Jesus telah meramalkan perkara ini terlebih dahulu. Jadi Jesus suruh kita berhati-hati. Untuk itu kita perlu berhati-hati, jangan tertipu dengan penipu yang macam ni. Okey, so di dalam part yang pertama Cik Yus tak sempat untuk tunjukkan kenapakah Allah dikatakan curse. Okey, untuk kali ini rakaman yang kedua Cik Yus akan tunjukkan bagaimana apakah yang membuatkan Allah itu bermaksud curse. Okey, Cik Yus akan tunjukkan di sini. Okey, seperti yang anda dapat lihat di skrin, tulisan tu agak kecil, jadi harap anda semua boleh membacalah dengan jelas. Okey, di dalam perkataan nama Allah itu sendiri, nama Allah itu perkataan dasarnya adalah alif, lam dan ha. Okey, Cik Yus cuba bulatkan alif, lam dan ha di dalam Hebrew. Okey, yang bulatan yang pertama itu adalah alif dalam Hebrew, yang bersamaan dengan alif dalam Arab dan a dalam bahasa Inggeris, seperti yang Cik Yus gariskan. Seterusnya adalah lam. Okey, lam perkataan yang nombor 2, seperti yang Cik Yus bulatkan tu. Okey, dalam Arab adalah lam dan dalam bahasa Inggeris adalah l. Okey, dan seterusnya kata dasar yang ketiganya adalah heh ataupun ha. Okey, Cik Yus bulatkan tu. Alright, heh ya, dalam bahasa Arab adalah ha dan dalam Englishnya adalah h. Okey, ini adalah perkataan dasar nama Allah, alif, lam dan ha. Dalam bahasa Hebrew alif, lam, heh. Okey, kata dasar Allah iaitu alif, lam dan ha bersamaan dengan Hebrew yang seperti di atas. Jika perkataan itu adalah bermaksud curse. Okey, Cik Yus bulatkan. Okey, alif, lam dan ha itu adalah Hebrew. Okey, Allah. Okey, dia adalah Hebrew, dia bermaksud curse. Nampak tak sampelnya? Ia adalah curse. Okey. So
Alif, lam dan ha, iaitu Allah adalah dalam bahasa Hebrew adalah curse. Dan Allah ini adalah nama Tuhan orang Islam. Nampak tak? Inilah Encik Yus tuliskan di dalam tajuk Encik Yus punya rakaman, Allah is curse. Tapi dalam part yang pertama Encik Yus tak sempat nak tunjuk, sebab Encik Yus terpaksa explain perkara lain terlebih dahulu sebelum boleh masuk dalam perkara ni untuk menunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan alif, lam dan ha. Okey. So ianya adalah curse. Itu maksudnya dalam Hebrew. Dan ianya adalah Allah. Allah, nama Tuhan orang Islam. Itulah. Okey, untuk menguatkan lagi perkara ni, di dalam perkataan Hebrew alif, lam dan ha bermaksud curse. Jadi untuk itu Cik Yus ambil daripada petikan Bible, ayat Bible, buku Isaiah chapter 24 ayat yang ke-6. Okey, di situ anda boleh lihat di skrin tu bagaimana ayat ini menunjukkan bahawa Allah, iaitu nama Tuhan orang Islam, adalah sebenarnya curse. Okey, di dalam Isaiah 24:6 ini, okey Cik Yus bulatkan. Okey, itu dalam Hebrew. Bulatan dalam merah tu yang Cik Yus merahkan dan bulatkan itu adalah Hebrew yang tadi Cik Yus tunjukkan, alif, lam dan ha. Okey, kalau dalam translation Englishnya, therefore the curse Allah has devoured the earth and those who dwell in it are desolate. Nampak tak? Curse, curse. Alif, lam dan ha bermaksud curse dalam Hebrew. Okey, Cik Yus sambung lagi. Di dalam Genesis 13, buku Genesis chapter 13 ayat 14 hingga 15. Okey, di situ siapakah yang disumpah? Kita kena faham kadang-kadang Muslim ni dia pandai spin, dia pandai menipu, dia pandai benda yang benar dia akan kata palsu dan sebagainya. So dia orang memang pandai cukup untuk menipu. Jadi pada situ Cik Yus tunjukkan okey, curse tadi tu adalah Allah. Okey, dan curse tadi ni siapa? Siapa sebenarnya yang curse ni tadi? Cik Yus pernah sebut sebelum ni bahawa Allah itu adalah syaitan. Kan? Cik Yus pernah sebut perkara ini terlebih dahulu sebelum ni. Okey, jadi untuk tu Cik Yus tunjukkan di dalam Hebrew perkataan Allah, alif, lam dan ha itu bermaksud curse. So di dalam Bible menceritakan siapakah yang disumpah. Okey, daripada situ Cik Yus bawakan perkara ni. Anda boleh lihat. Okey, Cik Yus ambil daripada Genesis, buku Genesis chapter 13 ayat 14 hingga 15. Okey, so di situ boleh lihat So Cik Yus bacakanlah dalam bahasa Melayu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ulat itu, kerana engkau berbuat demikian, terkutuklah. Nampak di situ. Terkutuklah, Cik Yus bulatkan. Okey, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi jelas daripada buku Genesis ni mengatakan yang di curse itu adalah si ular. Okey, Cik Yus sambung daripada buku Genesis, buku yang sama, chapter 3 ayat 1 hingga 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nampak bagaimana ular cuba menipu. Bukan cuba, dah membuat perkara itu, menipu. Dan Cik Yus telah tunjukkan bagaimana di dalam ayat Quran Allah berfirman bahawa dia adalah seorang penipu. Dia adalah penipu besar, master. Okey, sambung. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nampak permainan ular, dia menipu. Tetapi Tuhan mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. So di atas perbuatan
di atas perbuatan ular tu tadi menipu Eve, sebab Tuhan dah melarang jangan memakan buah, tetapi ular tadi ni dia menghasut Eve. Okey, dia menipu, dia putar belit. Seperti mana perangai orang Islam lah, sebab perangai Muslim ni dia suka putar belit, suka menipu, suka memfitnah dan sebagainya. So daripada situ, itulah yang diajar di dalam Al-Quran, dan perkara inilah yang dilakukan oleh syaitan apabila menyerupai ular untuk melakukan perkara ini kepada Eve, dan daripada situ Eve memakan buah larangan. Okey, sebab Tuhan dah berkata jangan makan buah larangan, tetapi atas hasutan, kejahatan yang ada pada syaitan menyerupai ular membuatkan Eve, okey, dia menghasut Eve untuk memakan buah larangan itu. Okey, Cik Yu sambung. Siapakah ular ni? Okey, di dalam buku Revelation chapter 12 ayat yang ke-9, okey, dalam buku ni menceritakan siapakah ular itu sebenarnya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau syaitan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nampak kan? Okey, sambung buku yang sama, chapter 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga, si ular tua itu, iaitu iblis dan syaitan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. So jelas, jelas menunjukkan siapakah ular yang tadi. Ular tadi ialah syaitan. So jadi sangkut paut daripada kata dasar alif, lam dan ha, iaitu Allah, dari dalam Hebrew bermaksud curse. Yang disumpah adalah ular yang menipu Eve, yang menghasut Eve. Si ular ni tadi siapa? Ianya adalah syaitan. Semua ayat-ayat Bible Cik Yus telah tunjukkan siapakah sebenarnya Allah. Allah dengan ini terang-terangan secara jelasnya menunjukkan Allah bukanlah Tuhan yang tersebut di dalam Bible, tetapi ianya adalah syaitan. Ianya adalah syaitan. Jelas ianya bukannya Tuhan. So di dalam Hebrew alif, lam dan ha, Allah adalah curse. So jelas Cik Yu dah tunjukkan bahawa Allah bukanlah Tuhan di dalam Bible. Okey, atas revelation ni, bila Cik Yus buat review perkara ni, Cik Yus faham. Okey, Muslim ni dia akan buat tomahan. Seperti biasa, mereka akan perkara yang benar ni memang pahit untuk ditelan. Okey, Cik Yus faham perkara tu. Alright. So apa yang mereka akan buat, mereka akan katakan begitu begini, dia akan cuba menafikan apa yang benar. Okey, sebab itu adalah kebenaran. Okey, dia orang takkan terima kebenaran ni. Memang kebenaran ni pahit untuk ditelan. Sebaliknya, kepalsuan, penipuan yang mereka bawakan, yang Muhammad bawakan, yang mereka sanjung Muhammad sebagai nabi, sedangkan Muhammad bukanlah nabi, tetapi adalah seorang palsu, nabi palsu yang mengangkat diri sendiri sebagai nabi. Segala penipuan ni mereka akan mengatakan bahawa ianya adalah benar. Itulah yang akan berlaku. Okey, so Muslim dia akan mengatakan begini, alif, lam dan ha. Maksud dia di sini, dia akan mengatakan Allah itu ada 2 L. Di dalam Hebrew dia hanya ada 1 L. Okey, tak apa Cik Yus, tak apa. Cik Yus faham benda ni, Cik Yus reveal lagi. Biasa normal. Muslim akan berkata demikian, tapi tak apa, Cik Yus tolong reveal. Okey, Muslim akan mengatakan bahawa perkataan Allah ada 2 L. Dia orang akan bercakap macam tu, Cik Yus faham. Dia orang akan mengatakan bahawa Allah ada 2 L. Dalam kataan Hebrew tadi itu adalah 1 L. So berbeza. Allah 2 L dengan 1 L. Dia orang akan cakap macam tu. Okey, tak apa Cik Yus tolong review tunjukkan. Cik Yus ambil contoh Muhammad sekejap. Okey, di dalam Google Translate Cik Yus cuba tulis perkataan Muhammad ada 2 M. So ditranslate ke dalam bahasa Arab, ianya Muhammad. Okey, bagaimana pula dengan 1 M? Tengok apakah nama Muhammad ini berbeza. Okey, sila lihat. Apabila Cik Yus buang 1 M, tadi 2 M nama apabila ditranslate ke dalam bahasa Arab, ia ada dalam Muhammad. Okey, sekarang ni Cik Yus buang 1 M. Okey, perkataan tetap wujud. Nama Muhammad tetap wujud. Maksud dia di sini 2 M ataupun 1 M.
tetap nama Muhammad. Begitu juga dengan Allah, 1L ataupun 2L tetap sama. Okey, seterusnya Cik Yus ambil daripada surah Asy-Syaff ayat 616, di mana kononnya Muhammad mengatakan bahawa dia diramalkan oleh Isa. Dia membawa kitab Al-Quran, dia meramalkan diri dia sendiri. Takkah pelik? Ya, pelik ke tak pelik? Okey, ayat ni berbunyi, dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ada utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku." Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan membenarkan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Okey, tertulis kat situ Cik Yus cuba ni bulatkan. Okey, nampak tak di situ? Ahmad, dikatakan Ahmad di situ Isa putera Maryam meramalkan seseorang yang bernama Ahmad. Di situ jelas mengatakan Ahmad, bukan Muhammad. So, jadi bagaimana Muslim mengatakan Ahmad itu adalah Muhammad? Jangan kata 1M, 2M. Nama, ejaan semuanya berbeza. Terang-terangan berbeza. Okey? Dalam ayat ni mengatakan Ahmad. Dalam ayat ni mengatakan Ahmad dan bukan Muhammad. So, jadi bagaimanakah Ahmad boleh jadi Muhammad? Jika kita kena faham meramalkan seseorang ni, dia kena dengan nama betul dia, bukan dengan nama samaran dia. Okey, Muhammad itu pun adalah nama samaran, bukan nama sebenar Muhammad. Sebab nama sebenar Muhammad bukannya Muhammad, nama dia lain. Okey, bagaimanakah seseorang yang diramalkan diramalkan dengan gelaran? Okey, seperti Cik Yu bagi contoh di dalam Bible, Jesus diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Okey, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan malaikat yang datang kepada Mary. Okey, malaikat yang datang kepada Mary straight forward cakap Jesus. Dia tak kata pula apa itu nama samaran ke apa ke, tak ada. Dia sebut Jesus straight forward. So, maksud dia seseorang yang diramalkan ini perlulah diramalkan dengan nama sebenarnya. Tetapi Muhammad ni, nama Muhammad itu sendiri adalah gelaran, bukan nama sebenar Muhammad. Dan dalam ayat Asy-Syaff 616 ni diramalkan dengan nama Ahmad, pun gelaran, bukan Muhammad. So Ahmad dan Muhammad bukan orang yang sama, kan? So bagaimana Ahmad dikatakan Muhammad? Nampak tak? Permainan orang-orang Islam ni. Benda yang langsung penipuan dibenarkan. So Muhammad 2M tetap ditranslate ke dalam bahasa Arab tetap Muhammad, 1M pun Muhammad. Even ayat Quran yang Cik Yus tunjukkan ni langsung terang-terangan adalah Ahmad, bukan Muhammad, pun masih dia orang katakan orang yang sama. So jadi tak ada masalah isu berkenaan dengan perkataan Allah 2L dan 1L. Sebab walaupun diejar 2L 1L tetap adalah Allah, Tuhan orang Islam. So jadi jelas jelas di sini Cik Yus telah membuktikan melalui dalil-dalil Bible bagaimana Allah itu sebenarnya adalah syaitan, bukannya Tuhan. Seperti mana yang cuba digembar-gemburkan oleh Muslim. Cik Yus buktikan melalui kata dasar perkataan Allah, alif, lam dan ha, di dalam Hebrew bermaksud curse. Curse itu adalah syaitan yang mana menyerupai ular. Kerana ular tadi menipu Eve, itulah dia disumpah. So jelas kat sini Allah bukanlah Tuhan. Okey, ada setengah orang akan mengatakan akan bercakap ini kepada mereka yang mempercayai Allah itu adalah kata apa? Dia bukanlah Allah Tuhan orang Islam, tapi dia adalah Allah. Maksud dia kepada Tuhan. So Cik Yus minta maaf, Cik Yus terpaksa sebut di sini Bukan Cik Yus nak menafikan siapa-siapa, tapi Cik Yus cuba untuk reveal, cuba elaborate, cuba bagi semua orang faham. Okey, sebab dia orang akan membezakan di antara Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah SWT. So sebenarnya tak ada perbezaan Allah dan Allah SWT. Sebab apa? Kedua-duanya adalah orang yang sama. Apa maksud SWT?
S bermaksud maha suci. Okey. W tu bermaksud wa, yang bermaksud dan. Dan T tu bermaksud dia okey, ta'ala, okey, bermaksud maha tinggi. Okey, subhanahu wa ta'ala. Itu bermaksud apa? Yang maha suci dan maha tinggi. Itu saja maksud dia. Dia tak ada apa-apa perbezaan di antara Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Tetap keduanya adalah orang yang sama, iaitu Allah. So, untuk itu Allah ataupun Allah SWT, okey, kedua-duanya adalah syaitan. Okey? Syaitan memang minta ia ditinggikan, ia dinobatkan. Itulah yang berlaku kepada Jesus masa Jesus digoda oleh syaitan untuk menyembahnya, untuk sujud kepada Jesus, untuk mengakui syaitan cuba menghasut Jesus ikut dia semasa digoda di padang pasir. Begitu. So maksud dari sini, syaitan memang nak dia ditinggikan, dinobatkan sebagai Tuhan. Nampak tak? Sebab tu syaitan meletakkan nama ni maha suci, maha tinggi. Nampak? So bermaksud dia, jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan ni amat licik, dia akan melakukan apa saja. Okey? Kepada adik-beradik Cik Yus, Cik Yus dah beri dalil sebelum ini bahawa Jesus telah berkata bahawa berbanding terang, sebahagian besar manusia lebih suka untuk memilih kegelapan sebagai jalan hidup. So jadi berhati-hati ya. So, sebelum Cik Yus akhiri rakaman untuk kali ini, Cik Yus nak menyatakan sesuatu. Berbahagialah kepada mereka yang memilih terang daripada kegelapan, kerana janji kepada kamu adalah kerajaan syurga yang amat bahagia dan harmoni. Manakala mereka yang memilih kegelapan, maka itulah tempat kamu nanti apabila tamat semua perjalanan hidup di dunia ini. Kamu yang memilih kegelapan akan merana dan menyesal di atas pilihan kamu selama kamu hidup di dunia ini, kerana kebenaran telah datang kepada kamu. Terang telah datang kepada kamu, namun kamu menolaknya. Kamu memilih gelap berbanding terang. Kamu akan menyesal walau dengan bangganya kamu menyatakan kegelapan itu adalah kebenaran selama kamu hidup di dunia ini. So di kehidupan yang akan datang, kamu pasti menyesal kerana memilih si buta huruf sebagai pemimpin kamu dan syaitan sebagai Tuhan kamu. Buatlah pilihan yang tepat sebelum terlambat. Ini nasihat Cik Yus. Apabila roh kamu meninggalkan jasad kamu, maka segalanya sudah terlambat untuk kamu bertaubat. Bertaubatlah daripada sekarang. Buatlah pilihan yang tepat. Pilihlah jalan yang benar. Jangan lagi mengikut syaitan. Jangan lagi mengikut Muhammad si palsu yang membawa ajaran sesat. Okey, untuk itu Cik Yus tutup rakaman kali ini dengan mendoakan kepada mereka yang di luar sana agar berbahagia, mendapat jalan yang benar dan sebagainya. Agar Jesus dapat menunjukkan kamu jalan yang benar. Okey, untuk itu Cik Yus doakan, in Jesus name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.